Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi PDPR kita pada hari ini adalah kita akan masuk kepada bab baru. Bab baru iaitu bab 6. Bab 6 untuk sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, jadi untuk sudut dan tangen bagi bulatan ni, dia merupakan bab yang melibatkan bulatan di mana kamu kena tahulah apa sudut untuk bulatan tu apa. Jadi itu adalah sebab sedikit mengenai bab inilah. Bab ni senang saja sebenarnya, tak perlu nak risau sangat. Okey, jadi kita tengok dahulu objektif pembelajaran. Okey, jadi untuk objektif pembelajaran bagi PDPR pada hari ini adalah kita nak mengenal pasti Kita nak mengenal pasti sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Jadi lengkuk kita akan tengok macam mana dalam satu bulatan tu sudut dia dicangkum oleh suatu lengkuk. Jadi apa sudutnya kalau dia dicangkum dengan satu lengkuk. Jadi itu adalah objektif kita pada hari ini. Kita nak tahu dalam sudut bulatan tersebut, kalau dia dicangkum dengan lengkuk, apa sudut dia. Jadi itu yang kita nak kenal pasti pada hari ini. Okey, pengenalan. Okey, bulatan merupakan suatu bentuk dua dimensi yang unik. Jadi bulatan ini bentuk dia adalah bentuk dua dimensi yang unik. Kenapa dia unik? Hal ini kerana bilangan sisi bulatan adalah tidak terhingga. Jadi bilangan sisi bulatan ini tidak terhingga. Dia banyak sangat sisi. Tak boleh kita nak kira sisi dia kerana terlampau banyak. Kemudian keistimewaan dan keunikan bentuk bulatan ini membolehkan objek yang berbentuk bulat seperti roda bergerak dengan mudah. Kerana roda tu dia berbentuk bulat, sebab itulah roda itu dapat bergerak. Kalau kamu bayangkan kalau roda itu berbentuk segi empat, boleh tak dia bergerak? Tak boleh kan? Hanya roda yang berbentuk bulat sahaja yang boleh bergerak dengan laju. Makin besar bulatan dia, makin lajulah roda tersebut. Okey, jadi sebelum kita tengok contoh pengiraan di dalam bab ini, kita akan tengok dahululah. Kita tengok dahulu ciri-ciri bulatan. Okey, jadi bahagian ni adalah sudut-sudut. Yang ni saya telah letak bukan sudut-sudut. Okey, jadi sudut-sudut yang terbentuk dalam bulatan juga mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Jadi sudut-sudut yang terbentuk di dalam bulatan itu mempunyai ciri mereka yang tersendiri. Kita tengok dahulu ciri ini. Kita tengok yang bahagian ni dahulu. Okey, saya tukar pen saya dahulu. Saya tukar warna oranye. Okey, jadi kalau barisan ini yang panjang sampai dari mula bulatan sampai habis bulatan ini kita panggil sebagai diameter. Ini nama dia diameter. Kemudian apabila diameter ini kita potongkan dia menjadi setengah, dipotong oleh pusat bulatan. Ini pusat bulatan. Kemudian ada garis lagi di sini. Kita panggil sebagai jejari. Jejari ini adalah setengah daripada diameter. Kalau diameter dia 5, kita bahagikan diameter itu dengan 2. Jadi 2.5. Jadi jejari dia adalah 2.5. Dia adalah setengah daripada nilai diameter. Untuk yang bahagian ini pula, yang bahagian luar ini yang membentukkan dia menjadi bulatan adalah kita panggil sebagai litan. Dan untuk bahagian ini pula yang akan membentuk sudut, bahagian ini yang akan membentuk sudut di dalam bulatan, kita panggil sebagai
Perentas. Ini kita panggil sebagai perentas. Sudut yang akan garis yang akan membentuk sudut. Okey, seterusnya yang nombor 2 ni pula kita tengok. Sekejap yang ini adalah kita panggil sebagai lengkuk. Ini kita panggil sebagai lengkuk Okey, jadi ini bahagian ini sampai ini sampailah ini kita panggil sebagai lengkuk Kalau besar maksudnya lengkuk meja. Ini pula adalah sektor meja dia. Sektor lengkuk meja ini. Jadi kalau dia besar kita panggil dia sebagai lengkuk meja. Ini meja. Ini adalah lengkuk. Ini adalah lengkuk. Lengkuk ini terbentuk apabila kita membuat perentas. Kemudian ini pula kalau lengkuk ini pun lengkuk juga Lengkuk ini kita panggil sebagai lengkuk minor sebab dia kecil. Jadi lengkuk minor di dalam ini dia akan jadi sektor minor kerana lengkukan dia kecil. Yang ni pula lengkukan dia besar kita panggil sebagai lengkuk major. Dan di dalamnya adalah sektor major dan di dalam lengkuk minor ni ada sektor minor. Okey, kemudian kita tengok apabila wujud perentas di dalam bulatan tersebut. Okey, jadi rajah 1 menunjukkan 2 perentas Okey, rajah 1 menunjukkan 2 perentas. 2 perentas ada 2 garis dekat sini iaitu garis PQ dan garis QR yang bertemu di titik Q. Dia bertemu di titik Q pada lilitan bulatan. Okey, jadi ini sudut PQR. Okay, kalau sudut PQR, ini kamu dah belajar kan? Sudut PQR, sudut dia berada dekat R. Sudut PQR ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk PR. Jadi sudut PQR, ini sudut dia. Sudut PQR ini adalah sudut lilitan bulatan di mana sudut tersebut dicangkum. Ini dicangkum oleh lengkuk PR. Ini adalah lengkuk. Sebab dia adalah persambungan dia Jadi ini adalah lengkuk bagi sudut PQR iaitu PR ini adalah lengkuk bagi sudut PQR. Ini kita panggil sebagai perentas tadi. Perentas itu dekat sini wujud 2 Okey. Seterusnya kita tengok dalam rajah 2 pula. Bagaimana kalau bagaimana sudut itu kalau dia jatuh dekat lengkuk yang sama? Kita tengok. Dalam rajah 2, sudut PQS, PQS. Ini sudut PQS. Ini adalah sudut PQS. Ini sudut PQS dan sudut PRS. Ini PRS, ini adalah sudut dia. Ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk meja PS. Jadi dekat sini. Okey, dekat sini dia dicangkum oleh lengkuk PS ini iaitu sudut PQS dan sudut PRS. Sudut PQS terletak dekat sini, sudut PRS terletak dekat bahagian ini. Jadi dua sudut ini dicangkum oleh lengkuk ini, lengkuk meja lengkuk meja PS. Jadi boleh kita katakan bahawa sudut di sini, sudut PQS adalah sama dengan sudut PRS. Jadi sudut dia sama. Contoh dia kalau sudut PQS ini adalah 80. Jadi sudut PRS juga adalah 80 kerana dia jatuh dekat lengkuk yang sama. Kalau
suatu sudut itu di dalam bulatan, dia disambung oleh lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka sudut dia pun akan sama juga. Jadi kita boleh nyatakan dekat sini bahawa sudut PQS dengan sudut PRS adalah sama sudut dia. Kalau 80, jadi sudut dia juga adalah 80. Okey, sudut yang kedua pula, sudut QRP. Ya, ini saya guna hijau lah. Sudut QRP, QRP. Okey, ini sudut QRP. Kemudian sudut QRS. QRS dekat sini ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk minor RQ. Jadi dia dicangkum, maafkan saya. Okay, dicangkum oleh lengkuk ini lengkuk RQ, lengkuk minor Jadi seperti A tadi, kalau dia dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka sudutnya pun adalah sama juga. Jadi kita boleh nyatakan dekat sini sudut QRP adalah sama dengan sudut QRS. Contohnya kalau sudut QRP adalah 30, maka sudut QRS pun juga adalah 30 sebab dia jatuh dekat lengkuk yang sama. Okey. Contoh 1. Contoh 1, berdasarkan rajah di sebelah, hitung nilai Y. Dia nak kita hitung nilai Y. Okey, jadi penyelesaian dia kat sini kan. Okey, jadi nilai Y ini, nilai Y, ini nilai Y. Jadi nilai Y, sudut Y ini iaitu sudut ACE. Kita tengok untuk sudut ABE. Ini sudut ABE. Sudut ABE. Ini pula adalah sudut C ni. Nilai C ni iaitu sudut ACE. Jadi dia jatuh dekat lengkuk yang sama kan? Dia jatuh dekat lengkuk yang sama. Dia jatuh dekat lengkuk yang sama, maka kita boleh nyatakan bahawa sudut Y ini adalah sama dengan sudut ABE, iaitu 40 darjah. Jadi sudut Y sama dengan 40 darjah sebab dia jatuh dekat lengkuk yang sama, iaitu lengkuk AE. Sudut ABE, sudut ABE ini dia jatuh dekat lengkuk yang sama dengan nilai Y ini, sudut Y ini. Jadi automatik dia akan menjadi 40. Di sini ada penerangan dia. Okay, memandangkan sudut ABE dan sudut ACE. Sudut ACE itu adalah Y tadi, berada pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk AE, maka nilai sudutnya adalah sama, iaitu 40. Macam itulah cara kita nak menentukan dia. Kita mesti tahu bahawa sudut itu jatuh dekat mana, jatuh dekat lengkuk yang mana. Jadi kita kena kenal pastilah, itu yang penting. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tengok yang ini, contoh yang seterusnya. Yang ini adalah saya ambil dekat soalan buku teks uji minda. Kita tengok. Tukar warna pen dia dulu. Saya ambil yang ni. Sekejap Okey, soalan dia adalah hitung nilai Z. Dia nak kita hitung nilai ni. Nilai Z ini. Okey, jadi nilai Z ini kalau kita tengok dekat sini, dia jatuh dekat lengkuk yang sama. Dia jatuh dekat lengkuk yang sama dengan nilai sudut 35 ini. Dia jatuh dekat nilai yang sama ini. Jadi nilai ini, sudut ini
Sudut ini jatuh dekat lengkuk yang sama seperti yang saya cakap tadi. Kalau dia jatuh dekat lengkuk yang sama, maka nilainya sama dengan sudut ini. Jadi A adalah, nilai Z adalah 35 darjah. Okey, untuk bahagian B pula. Bahagian B pun sama juga dengan A. Kalau kita tengok Z ini, Z dengan sudut 25 ini, dia jatuh dekat lengkuk yang sama juga. Jadi seperti yang saya cakap, kalau dia jatuh dekat lengkuk yang sama, maka nilai sudutnya pun adalah sama, iaitu 25 darjah. Itu jawapan dia. Okey, untuk C ni dia ada melibatkan sedikit pengiraan. Untuk C ni ada melibatkan sedikit pengiraan. Okey, sebelum itu kita kena pasti lengkuk mana yang terlebih dahulu. Kita kena pasti terlebih dahulu lengkuk mana yang sama dengan Z ini. Okey, cara untuk kita kenal pasti, kita gariskan semulalah. Kita cari, ini adalah lengkuk Z. Ini adalah perentas Z. Kemudian dia sama dengan bahagian ini. Sama dengan bahagian ini, maksudnya dia dicantum dengan lengkuk ini. Maka ini pun adalah Z juga. Sama nilainya dengan Z. Okey, jadi macam bagaimana kita nak cari nilai Z ini dekat sini. Ini ada sedikit pengiraan. Jadi cara untuk kita cari adalah kita kena cari terlebih dahulu sudut yang ada dekat sini. Cari sudut ini dahulu. Kita kena cari sudut ini dahulu. Okay, jadi diberi di sini adalah 80. 80. Jadi setengah, ini adalah setengah putaran. Jadi satu putaran yang lengkap sama dengan 360. Jadi separuh putaran ini adalah sama dengan 180. 180. Jadi ini, satu putaran ini adalah 180. Jadi kalau kita nak cari nilai ini, kita tolakkan sajalah 180 dengan 80 yang ada dekat sini. Jadi kita akan dapat 100 darjah. 100 darjah. Jadi dekat sini saya tulislah pengiraan dia. Jadi saya tulis 180 tolak 100 sama dengan 180 pula. Maaf Padam semula. Saya padam dia macam ni saja. Okey, jadi 180 tolak dengan 80. Jadi kita akan dapat 100. Kemudian untuk mencari nilai Z, apa yang perlu kita cari? Okey. Jadi ini tadi kalau kita perasan ini bahagian ini adalah segitiga. Seperti yang kita tahu, di dalam segitiga semua sudutnya apabila kita total akan menjadi 180. Apabila kita totalkan sudut 50, sudut ini tadi adalah 100 dengan sudut Z ini kita tak tahu lagi nilai dia. Jadi apabila kita totalkan dia akan menjadi 180. Jadi pengiraannya adalah seperti ini Okey, jadi pengiraannya seperti ini. Z, kita tahu kan, Z tambah 100 darjah tambah 50 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi kita kiralah berapa. Yang ni saya tak perlu nak jelaskan lah sebab yang ni kamu dah belajar masa form 1 lagi. Okay, jadi kita letakkan ataupun kita masukkan nilai 100 dengan 50 ini ke arah kiri dia Okay, jadi Z180 apabila kita gerakkan dia dekat sini, dia akan menjadi positif ini, tambah ini akan menjadi
tolak. Jadi tolak 100. Yang ini pun sama juga. Kita gerakkan dia dekat bahagian ini dan ini akan menjadi tolak. Jadi tolak 50. Jadi jawapan dia adalah 30 apabila kita tolakkan operasi ini. Jadi Z adalah 30. Jadi Z adalah 30. Jadi ini pun 30 juga sebab nilai dia sama dengan Z. Okey, kemudian soalan D. Soalan D. D ini sebenarnya sama saja dengan soalan C tadi. Jadi soalan ini kita kena cari dahulu lengkuk ni. Lengkuk Z. Okey, jadi di sini kan. Kemudian di sini. Jadi dia jatuh dekat lengkuk ini. Jadi ini pun sama dengan nilai Z juga. Ini pun sama dengan nilai Z dan memandangkan ini adalah sama baris dia. Jadi di sini pun nilai dia pun sama juga dengan nilai Z. Sama panjang sama panjang bahagian ini. Kaki dia sama panjang. Jadi maksud dia sudut dia pun sama jugalah. Jadi ini pun sama dengan sudut Z. Ini pun sama dengan sudut Z juga. Okey, jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, kita kena cari dahulu apa yang ada dekat sini. Nilai sudut yang ada dekat sini. Jadi diberi sudut 70 dekat sini. Seperti yang saya cakap tadi, dalam satu putaran 360 kan. Setengah putaran adalah 180. Jadi 180 kita tolak dengan 70. Kita akan dapat 110. Kemudian kita carilah nilai Z. Kita cari nilai Z berdasarkan kepada bahagian ini, bahagian segitiga ini. Jadi untuk carikan nilai Z itu kita kena totalkan semua dahulu sudut yang ada di dalam segitiga ini, iaitu ini Z tambah Z tambah nilai yang kita cari tadi 110 sama dengan 180. Jadi apabila Z tambah Z, jadi kita akan dapat 2Z lah. Tambah 110, 180. Jadi ini kita gerakkan dekat bahagian ini. Jadi dia akan menjadi tolak lah. 180, ini 2Z 180 tolak 110. Kemudian dia akan mendapat berapa? Dia akan dapat 70. Kemudian ada ini 2Z 70. Jadi yang perlu kita buat, kita gerakkan nombor 2 dekat sini. Jadi ini darab, jadi dia akan menjadi bahagi. Jadi 70 bahagi 2. Kita akan dapat 35. Jadi nilai Z adalah 35. Nilai Z adalah 35. Sini pun 35. Sini pun 35. Jadi untuk cari yang ada dekat sini, jadi kesimpulannya di sini untuk C dan D ini, apabila kita nak mencari sesuatu nilai sudut itu, jadi kita akan guna bahagian segitiga yang bersebelahan dengan